Ada beberapa orang mentua. Seorang pemimpin yang adil, seorang parlimen yang cerdas, seorang politiker, seorang ahli politik yang ulung, seorang yang paling sukses dalam dakwahnya. Dan kesemua itu dilandasi dengan keagungan akhlak beliau. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguhnya kamu benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Ya? Jika kita lihatlah, nak katakan tentang ada orang Buddha ni, beliau sangat mengagumi tentang dia punya pengasas agama Buddha ni, iaitu Gautama Buddha ni. Nak kata Gautama Buddha ni, dia sejarah hidup dia asal pada kalangan raja-raja, orang kaya-kaya bangsawan. Bagaimana dia berhijrah daripada dia ni orang Buddha, dia begitu taksub dengan dia punya pemimpin dia, Gautama Buddha ni. Bagaimana dia sebagai orang kaya, dia rasa bahawa dia perlu cari kehidupan dalam hidup dia. Dia rasa kehidupan yang kaya ni bukan apa yang dia nak. Jadi dia berhijrah keluar daripada kekayaan dia. Dia pergi berjalan-jalan ke gunung-gunung, ke pokok. Satu hari tu dia duduk bawah pokok. Orang kata roh dia telah naik ke langit. Roh dia telah naik ke langit. Sampai orang kata roh dia tu bersatu dengan roh Tuhan. Orang kata Siddhartha Gautama ni dah jadi Tuhan dah. Lepas tu orang Buddha begitu taksub dengan Gautama Buddha ni. Nak kata Gautama Buddha ni, bagaimana orang Buddha taksub, kita bandingkan dengan Nabi SAW. Bagaimana kita tengok Gautama Buddha ni hanyalah seorang ahli agama kan, pengamal agama ataupun pencipta agama yang paling hebat. Tapi dia bukannya seorang ahli perang yang mantap, bukannya seorang ketua keluarga, dan bukannya ketua pemimpin masyarakat. Hanyalah ketua agama. Itu yang paling bagus orang cakap, Gautama Buddha. Nak banding dengan ketua agama lain mah tak boleh banding dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bandingkan dengan diri Nabi, bagaimana Nabi ni sebagai pemimpin umat, pemimpin daripada segala aspek. Nak kata lengkapnya biografi Nabi ni, lengkapnya Nabi ni sasiah ni. Doktor saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan sebaik-baik penciptaan, dan dia punya sejarah hidup tak ada siapa boleh lawan. Dia punya akhlak dia punya peribadi, dia punya sejarah hidup dia. Ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua pemimpin, ketua ahli politik, semua dia jadi ketua. Siapa boleh lawan? Kata hebat yang Nabi ini. Biografi beliau juga merupakan petunjuk praktis dan aplikatif yang punya bahasa ni. Bagaimana manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan pelaksana hukum Allah Al-Quran di muka bumi ini. Aisyah radhiyallahu anha ketika mana ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni ditanya, bagaimana ya wahai Aisyah akhlak Nabi ni? Aisyah ni nak jawab tentang akhlak Nabi ni, patutnya panjang tau. Nabi ni macam ni dengan orang Yahudi ni macam nama-nama ada panjang nak cerita kan. Tapi Aisyah jawab, akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Jawapan yang ringkas, padat, mantap, memang tepat. Memang terbaik, merangkumi memang jawapan itu yang memang jawapan yang tepat sekali, akhlak Al-Quran. Di mana sahabat cakap Nabi ini merupakan Al-Quran yang bergerak, Al-Quran yang berjalan. Nak kata akhlak ni memang sebiji akhlak Al-Quran, akhlak yang paling mulia. Dia bincang tentang akhlak Nabi ini, kita sebagai umat Islam ni tak boleh tak bukan kenalah mengikut akhlak yang dibawa oleh Nabi ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan bukan perkara lain adalah untuk menyampaikan ajaran Islam dan memberi contoh akhlak yang paling mulia. Ada doktor saya, Dr. Alak Haidat, dia menceritakan tentang sebahagian manusia ni dia berfahaman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan adalah untuk menyampaikan dia punya ibadah sahaja. Ada sini golongan manusia yang hidup dia hanyalah melakukan ibadah, bangun malam, pergi masjid, malam zikir semua. Tetapi muamalat dia dengan orang tak bagus, tak elok. Dan doktor cerita dia bukan fahaman yang salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia paling terbesar disampaikan ialah muamalat sesama manusia, iaitu akhlak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyampaikan akhlak dia, akhlak yang terpuji dia. Maka apa yang dapat dari sini, bahawa akhlak yang patut kita kejar dalam hidup ni. Bila akhlak dah baik, hubungan dengan Allah dah baik, boleh kita cipta hubungan dengan manusia yang baik macam mana. Macam mana hubungan baik manusia. Dalam kitab sirah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia bermuamalat dengan para sahabat. Bagaimana Nabi bermuamalat dengan orang Yahudi sekalipun. Ceritakan tentang Abdullah bin Ubay kan, Abdullah bin Ubay kan, Yahudi tu kan. Abdullah bin Sabah. Ubay tu lain pula kan. Lalu kan. Itu munafik. Nak katakan bagaimana muamalat Nabi dengan munafik ni pada perang Uhud. Pada perang ni patutnya sahabat Abdullah bin Ubay dia bawa masalah kan, munafik kan, dia masuk dalam kalangan umat Islam.
dia kata perang Uhud ni, masa perang Uhud tu dia kata masa Uhud kan Nabi SAW kena serang kan, berdarah kan. Lepas tu Allah Ta'ala memang hikmah Allah Ta'ala menceritakan bahawa suruh sahabat supaya menceritakan bahawa Nabi ni dah wafat. Dan itu Nabi bagi-bagi dah cerita dah, Nabi SAW dah wafat. Masa tu bila dalam perang Uhud tu dah tahu bahawa Nabi ni dah wafat, maka umat Islam itu terpecah pada dua. Pecah ada dua. Golongan yang hidup dia perang dia hanya ikut Nabi je, dia bertuhankan Nabi. Golongan kedua dia memang iman dia kepada Allah Ta'ala masa perang Uhud tu. Masa dia dah tahu Nabi tu dah wafat, ada pihak berkata Nabi SAW tu dah wafat, maka buat apa kita berperang untuk orang yang dah tak ada? Kita perang dengan ikut Nabi je. Ada puan yang kata kita perang dengan Allah Ta'ala dan kita mesti teruskan perang ni sampai kalahnya, sampai matinya orang musyrikin di Mekah, di Uhud tu. Bagaimana tu? Di Madinah tu. Saya ni sejarah ni lemah sikit lah. Boleh lah kan. Nak katakan macam mana lah Nabi SAW ni bermuamalat dengan manusia, dengan para sahabat, dengan isteri dia. Bagaimana Aisyah SAW ditanya, bagaimana Nabi SAW kata, sebaik dia kalangan kamu adalah yang baik sama isteri kamu kan, dan aku adalah yang paling terbaik dengan isteri aku. Teruskan semua kajian Sirah Nabawiyah. Saya tentang 15 minit kot, ada nak ambil banyak lagi lah. Dia punya poin pun tak banyak sebenarnya. Bawa cari tadi kan. Nampak lah. Sirah Nabawiyah ni, jika kita nak nak menghayati tentang Sirah Nabawiyah ni, tak lain atau bukan kita kena merujuk pada sumber yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan sumber pokok kajian Sirah Nabawiyah. Kerana Al-Quran merupakan data yang paling tepat untuk catatan semua peristiwa penting yang pernah terjadi di alam ini. Yang menuturkannya adalah satu-satunya saksi sejarah yang masih hidup dan tidak akan pernah mati. Bahkan Allah sendirilah memprogramkan semua peristiwa sejarah itu. Tetapi Al-Quran secara tidak perincinya memuatkan peristiwa-peristiwa sejarah hanya secara global saja, secara umum saja. Oleh kerana ini, kita tidak perlu bersandar pada Al-Quran sahaja dalam kajian Sirah Nabawiyah, tapi perlu didukung oleh semua lainnya. Orang kata kenapa dalam Al-Quran ni tak ceritakan secara detail tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi jawapannya adalah Al-Quran ni bukan kitab, bukan buku cerita, bukannya buku yang perlu menceritakan tentang hayat Nabi, menceritakan tentang bagaimana Nabi hidup, diutus sampai wafat dia. Al-Quran adalah kitab panduan, kitab hidayah kepada umat Islam. Jadi tidak ada soalan macam itu, tak perlu muncul sebenarnya. Yang kedua, kita telah merujuk pada As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sumber yang kedua bukan sumber daripada sunnah Nabi SAW, iaitu sunnah yang telah dihimpun oleh para ulama' hadis dengan cari periwayatan yang sangat cermat, seperti 6 kitab standard dalam ilmu hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang boleh dijadikan sumber kajian sejarah. Yang ketiga, kitab-kitab selain kitab hadis ni, kitab-kitab sirah yang banyak ni menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW. Ya, jika ada kitab ni nak katakan ulama ni bagaimana nak meriwayatkan kisah hidup Nabi ni, ulama zaman dulu begitu syadid ya, begitu syadid dalam meriwayatkan sirah Nabi ni. Nak katakan takut berlakunya Israeliat dalam takut tambah dalam sirah Nabi ni. Contoh dari kitab sirah disebut, contohnya kita yang last sekali Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam As-Suyuti. Itu dalam kitab ni ya, ada menyebut tentang ada satu cerita yang bercanggah dengan Al-Quran. Contohnya kitab yang ketiga sekali menceritakan ada khilaf satu cerita, dikatakan Nabi Muhammad SAW kahwin dua orang kan, Aisyah dengan Khadijah. Contoh yang khilaf, mana yang perlu kita terima? Nak tolak kitab ni ke nak tolak Al-Quran dulu? Kitab ni dah cerita Nabi kahwin dua. Dalam Quran kata tak ada cerita kan, tapi dalam hadis kata Nabi kahwin 9 orang, ramai orang kan. Mana kita tolak? Mana kita tolak kitab yang ketiga ni? Kita adalah utama Al-Quran dan hadis, kerana Al-Quran merupakan kitab yang paling utama yang perlu kita percaya, kemudian baru hadis. Mempelajari sirah Nabi SAW ni merupakan ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Apabila kita mempelajari sirah Nabi ni, kita dapat
mempelajari kehidupan sebaik-baik Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga dapat mempelajari kehidupan sebaik-baik umat dan juga sebaik-baik